Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2020. Kaifalukum jami'an? Allah yuftah alaikum amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam madah tauhid wal mantiq. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subjek tauhid dan mantiq. Tapi sebelum tu, pada para penonton, kawan-kawan saya, murid-murid sekalian, sama-sama kita patuhi SOP penjarakan fizikal, pakai face mask dan kita pakai sanitizer sebelum kita buat apa-apa saja kerja di luar sana. Baik, kepada murid-murid, penonton-penonton yang dirahmati sekalian, kita nak jemput guru kita untuk ke studio bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz hari ni kacak bergaya. Alhamdulillah. Rumah tak bimbang tu pakai je saya. Bimbang juga ya. InsyaAllah. Mana buta baju aku Pak? Mana buta baju aku ya? Baik Ustaz. Ya. Ustaz pun pakai mask. Kita buat penjarakan kan? Sebab kita patuhi SOP. Baik Ustaz. Kita nak tanyalah Ustaz. Ustaz daripada sekolah mana ya? Saya daripada Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Batu Lapan, Cangkak Jering, Perak. Masya Allah, ada koma jauh benar datangnya kan? Baik Ustaz. Ya. Dalam subjek tauhid dan mantik ni Ustaz, Ustaz dah berapa tahun pengalaman mengajar Ustaz? Baik Aman, saya bertugas sejak tahun 2000 di sekolah yang sama. Iya. Dan Alhamdulillah lah, itu merupakan pengalaman yang terbaik untuk saya lah. Mendidik berapa anak tahun bangsa. tu Ustaz? Ya. Berapa tahun Berapa tahun pengalaman? sekarang ni dah masuk 20 tahun lah. 20 tahun? Dah masuk 21 Masya lah. Allah. Jadi bila Ustaz kata 20 tahun, dah 21 tahun ni, mesti banyak tips yang Ustaz akan kongsikan kepada kita kan. Dan Ustaz juga mengajar di YouTube you all. Jadi bukan biasa-biasa Ustaz yang kita bawakan kepada anda semua. Baik, Ustaz sebelum kita mulakan, boleh kita buat SOP dulu di sana boleh. Ustaz? Terbaik. Baik, jemput untuk Ustaz. Pakai dulu hand sanitizer ni. Supaya kita terhindar daripada kuman yang ada pada tangan kita. Baik, saya pun nak pakai juga Ustaz. Ya, silakan. Dan selepas kita pakai hand sanitizer ni Ustaz, barulah kita boleh buka face mask kita ni. Jangan kita buang merata-rata dan kita lipat elok-elok, masukkan ke dalam bekas yang kita bawa. Supaya apa? Bolehlah kita pakai balik. Tapi janganlah pakai lama-lama sangat kan. Nanti baik Ustaz. Ustaz ke sini sikit Ustaz. Ya, sila. Terima kasih. Penonton kita nak tengok Ustaz kacak bergaya hari ini. Subjek kita pada hari ini tauhid dan mantik Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan serba ringkas tentang subjek ini. Baiklah Aman. Tauhid mantik ni sebenarnya ada satu lagi yang terselit dalam dalam tauhid mantik ni, iaitu pelajaran firak. Okay. Dalam tauhid, bagi Sukatan Sijil Tinggi Agama Malaysia ini, dia punya fokusnya ialah kepada sam'iyat, iaitu perkara-perkara gaib. Contohnya Ustaz? Contohnya berkaitan dengan malaikah, jin, al-ba'thu, al-jannah, wan-nar, semua-semua yang berkaitan dengan sam'iyat dan juga ghaibiyat dibahaskan dalam pelajaran tauhid. Benda-benda yang kita tak nampak, tentang malaikat, syurga, neraka, alam kubur dan sebagainya. Jadi inilah subjek yang kita belajar pada hari ini berkaitan dengan tauhid dan mantik. Baik Ustaz, adakah subjek ni senang ke susah sebenarnya Ustaz? Sebenarnya subjek ni memang mudah. Mudah je Ustaz. Tapi memang setiap satu tu memang ada cabaran ya. Tinggal lagi pelajar mesti bersungguh, fokus dan juga insya-Allah daripada kesungguhan mereka itu mereka akan berjaya insya-Allah. Baik Ustaz, saya rasa para penonton pun mesti nak kenal lebih lanjut dengan Ustaz sebab Ustaz kata 20 tahun mengajar tapi nampak gayanya macam muda lagi. Okey, jom kita saksikan profil Ustaz.
Ustaz tadi sebut tentang tauhid dan Ustaz kata ada lagi dua tadi berkaitan dengan mantik dan firaq. Itu subjek apa tu Ustaz? Berkaitan dengan firaq pula. Dia berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang wujud di sepanjang sejarah Islam ni yang mendakwa mereka adalah daripada Islam lah. Jadi banyak dalam mata pelajaran ini para pelajar akan mengenal lah kumpulan-kumpulan yang wujud tu dan kita boleh mengetahui dan apa yang tak elok ataupun yang menyeleweng kita boleh jauhi dan apa yang elok kita boleh ambil dan ikut. Belajar tentang agama lain ke Ustaz? Ya, fahaman-fahaman yang lain. Tapi mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam. Ini penting juga Ustaz. Dan mantik itu Ustaz? Mantik ialah satu pelajaran yang amat penting sehingga Imam Ghazali mengatakan siapa yang tak belajar ilmu mantik, ilmunya tidak boleh dipercayai. Jadi oleh ilmu mantik ni dia berkisar tentang cara kita berfikir. Macam mana kita nak berfikir dengan betul. Jadi para ulama meletakkan satu landasan dan landasan itu dinamakan ilmu mantik. Masya Allah. Jadi saya rasa subjek ini subjek yang cukup penting untuk memperkukuhkan iman kita sebagai seorang Islam. Tadi Ustaz dah beri pandangan Ustaz. Sekarang ni Ustaz, kita nak dengar pula pandangan murid-murid tentang subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ikmas Safwan min Zainal Abidin dari SABK Mahad At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Di sini kita akan membongkarkan rahsia-rahsia di sebalik ilmu khususnya madah tauhid dan mantik. Nak tahu lebih lanjut? Mari ambil start. Dia ada dua, Qadiyah Hamdiah dan Qadiyah Syartiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Fitri bin Muhammad dari SABK Mahad At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Bagi saya, subjek tauhid dan mantik ini sangatlah mudah. Seperti menghafal, mengaplikasi dan mengingat. Dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon STAM 2020. Bitaufiq wan najah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ibrahim bin Ghazali. Ana bersekolah di SABK Mahad At-Tarbiyah Al-Islamiyah Batu Lapan Terung. Di sini ana nak memberitahu kepada akak-akak dan abang-abang di rumah sana bahawa ilmu tauhid dan mantik ini tidaklah susah mana seperti mana yang abang-abang dan kakak-kakak bayangkan selama ini. Sebenarnya ilmu tauhid dan mantik ini membawa kita kepada pemikiran yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Jadi bagi sesiapa yang minat kepada ilmu berfikir, tunggu apa lagi? Mari kita masuk start. Didik TV KPM. Tunggu apa lagi? Jom kita masuk start. Ini semangat murid-murid kita kan saya. Yang mana memikirkan bahawa subjek ini tak adalah susah mana Ustaz. Yang penting dia boleh hafal dan dia boleh faham apa yang dia belajar. Baik Ustaz, kita nak kenal murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Ustaz, bukan kita berdua je. Ada lagi murid-murid yang nak join kelas Ustaz. Jom kita saksikan. Silakan. Siapa yang bersama dengan kita? Baik. Dah bersedia di talian bersama dengan Wafa Zakwan. Kaifah haluki? Alhamdulillah, ana bi khair ya Ustaz. Saya nampak ini pelajar STAM. Dia punya bahasa pun, lahjah dia nampak bunyi macam orang Mesir dah. Tak lama lagi nak ke Mesir ni agaknya kan. Betul. Kita ada lagi Aisyah Aswad, ada Ummu Safiyah, Zaitul, Umi Saadah, Amira Saliha. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini semua bunga Ustazah. Baik, Ustaz, bila tengok sebelah sini Ustazah, jadi sebelah sini Ustaz. Okey, para pelajar, are you ready untuk menduduki examination, menduduki imtihan? Indakum musta'idun al-imtihan? InsyaAllah. Masya Allah. Saya rasa mereka pun dah bersedia Ustaz. Tak lama lagi rasanya nak exam ni kan. Dan kita nak belajar daripada Ustaz tentang subjek pada hari ini. Subjek yang cukup menarik. Tapi sebelum tu, kita tarik nafas dulu bagi mereka standby. Kod-kod lah nak boboh lighting ke dan sebagainya. Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Road to Success. STAM. Ishrin.
Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Okey, kita kembali lagi dalam perbincangan subjek kita hari ini, Tauhid dan Mantik. Kertas 1 dan kertas 2. Okey, murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia? Tunjuk good sikit macam ni. Dah bersedia dah. Okey, baik Ustaz. Rasanya murid-murid kita pun dah tak sabar nak mulakan kelas pengajian dengan Ustaz. Kita persilakan Ustaz untuk mulakan kelas pembincangan hari ini. Okey. Terima kasih Aiman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang yang penuh keberkatan ini, kita sama-sama ikuti satu kelas yang amat bermanfaat, iaitu berkaitan dengan Tauhid dan Mantik, yang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam Sukatan Tinggi Agama Malaysia, STAM. Jadi untuk panduan kita, sebelum kita mengambil peperiksaan, sudah tentu kita perlukan panduan untuk menghadapi peperiksaan, iaitu yang akan bermula tak lama lagi Aiman, 29 hari bulan 3 dekat dah ni. sehingga 7 April, insya-Allah, dalam tempoh 7 hari peperiksaan. Ya. Insya-Allah para pelajar kita semuanya dah bersedia, kerana mereka pun sebenarnya telah melalui satu tempoh yang agak panjang, dan juga mereka juga telah diuji melalui peperiksaan percubaan STAM. Saya yakin dan percaya semua sekolah, sama ada di peringkat negeri ataupun di sekolah masing-masing, telah pun mengadakan peperiksaan percubaan ini. Jadi melalui peperiksaan percubaan itu mereka dah boleh dapat bayangan berkaitan dengan peperiksaan tersebut. Jadi untuk lebih mantap, kita boleh rujuk apa-apa berkaitan dengan peperiksaan ini. Semua berkaitan dengan peperiksaan STAM ni di portal lembaga peperiksaan, seperti mana alamat yang tertera di situ, boleh type di situ. Anda semua ataupun pelajar semua boleh dapatkan format pentaksiran yang anda semua merupakan kohort yang pertama mengikuti sukatan ini. Tahniah pada semua. Dan begitu juga jadual peperiksaan. Bagi Tauhid dan Mantik, Aiman, kita akan bertemu Tauhid Mantik ni pada hari Rabu 31 Mac. Ada dua dimulakan dengan kertas 1, kemudian diikuti dengan kertas 2 pada hari yang sama. Semoga kita doakan pada para pelajar kita berjaya. InsyaAllah, melalui pada petang ini kita akan kongsikan untuk menyemarakkan lagi semangat para pelajar kita untuk mengikuti peperiksaan ini, insyaAllah. Menyemarakkan lagi semangat. Macam anda semua, macam mana semangat membara tak? Macam kita kat sini tak berapa membara lah sebab sejuk kan. Okey, baik Ustaz, silakan. Okey, ini Aiman dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sedia maklum ini adalah merupakan buku yang perlu anda semua dampingi. Walaupun ada buku nota, tapi buku teks adalah rujukan utama kita, kerana apa-apa adalah rujukan peperiksaan adalah merujuk pada buku teks. Jadi jangan tinggalkan buku teks, walaupun banyak mana ada buku nota dan sebagainya, buku teks adalah rujukan yang utama. Okey, ini tajuk-tajuk. Para pelajar semua dah maklum. Nampak banyak Dai Aiman. Tapi sebenarnya pelajar-pelajar kita memang hebat. Mereka memang dah di aliran ini sejak tingkatan 1 lagi. Oleh sebab itu mereka boleh kuasai. Ini tajuk-tajuk yang ada dalam ilmu tauhid, semua berkaitan dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat, yang lebih kurang ada 19 tajuk yang menjadi sukatan para pelajar kita. Seterusnya, ini kita dah masuk berkaitan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia ada 2 kitab yang mereka telah pelajari, iaitu yang pertama berkaitan dengan tasawurat, iaitu ilmu yang berkaitan dengan, bukan berkaitan dengan penyataan, tetapi ilmu berkaitan dengan kata-kata dan sebagai perkara-perkara yang paling basic ataupun asas dalam ilmu mantik. Di sini yang menjadi sukatan kepada para calon kita hanya ada 6 sahaja, 6 tajuk besar, dan diikuti dengan sub tajuk ataupun tajuk-tajuk kecil, yang kesemua ini mesti para pelajar kita kuasai, kerana kalau kita merujuk kepada format pentaksiran, cangkupan soalan adalah mencakupi semua sukatan dia. Oleh sebab itu saya nasihatkan kepada para pelajar,
jangan spot. Pastikan kamu kuasai semua tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks yang telah ditetapkan. Saya dulu suka sport-sport Ya. Ustaz. Sebab sport ni ada kebaikannya, tapi kalau tak keluar tu masalah Kalau iman. tak kena sedih Kita takut Ustaz, kita yang 2 terkeluar jam setengah tu. Ya. Okey. Okey, seterusnya dalam kitab yang kedua iaitu berkaitan dengan tasdiqat. Tasdiqat ni iaitu pembahasan berkaitan pernyataan. Kita cakap susun ayat ni dibahaskan dalam ilmu mantik, dan kemuncaknya ialah macam mana kita gunakan ayat-ayat ni dalam pembuktian sesuatu perkara. Jadi cuma dalam peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia ini kita hanya memfokuskan pada 4 tajuk besar yang setiap tajuk tu mempunyai pembahasan yang detail yang perlu juga, memang wajiblah dikuasai oleh para calon kita yang mengambil Sijil Tinggi Agama Malaysia ini. Oleh sebab tu dipanggil tinggi tu, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi kena kuasai betul-betul. Insya-Allah. Seterusnya tajuk Firaq pula iaitu kitab yang keempat. Banyaknya kitab. Ya. Kitab yang keempat yang perlu dikuasai oleh para pelajar kita yang hebat iaitu berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang ada dalam Islam yang fahaman ini sebenarnya berlangsung sehingga ke hari ini. Oleh sebab tu ilmu ini amat penting diterapi ataupun diresapi dalam para pelajar kita supaya mana-mana kumpulan yang ada ciri-ciri tersebut mereka boleh hindari dan apa yang kumpulan-kumpulan yang benar mereka boleh ikutilah kumpulan-kumpulan tersebut. Jadi terdapat sekitar 12 kumpulan yang akan yang telah pun dipelajari oleh calon-calon kita ya. Ini kita berkenalan terus dengan kertas S103. Ini kod bagi kertas tauhid dan juga mantik. S103. Cuma kalau kertas satu dia ada dua kertas. Kertas satu kodnya ialah S01-11. Masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit. Masa ni penting bagi para calon ataupun yang akan menghadapi peperiksaan kerana daripada masa ini kita boleh mengatur macam mana cara kita nak menjawab soalan nanti. Maknanya kalau kita ubah kepada minit, setiap calon mempunyai 75 minit untuk menjawab semua 40 soalan yang ada dalam kertas satu, yang kalau kita nisbahkan setiap satu soalan ialah perlu diselesaikan sekitar 2 minit, 1.8 minit. Kena cepatlah Ustaz. Kena cepat sebab dia mudahnya kertas satu ni. Jawapan dah ada, cuma kita nak pilih saja Iman. Pilih je, pakai dadu je. Boleh? Boleh ke? Tak boleh, jangan buat macam tu. Okey, baik Ustaz. Okey, seterusnya para calon, para pelajar semua, kita ada kertas 2 yang kodnya ialah 103-21. Ini kod bagi bila kita dapat kertas soalan tu, tengok balik kertas soalan tu yang diedarkan sama ada bertepatan dengan jadual ataupun tidak. Itu penting Okey, seterusnya masa yang diberikan lebih panjang sebab soalan dia berbentuk subjektif, perlu karangan dan sebagainya. Maka tempoh yang diberikan yang memang mencukupi iaitu 2 jam 30 minit. Yang kalau kita ubah kepada minitnya ialah 150 minit. Setiap calon akan diberikan tempoh tersebut untuk menjawab 5 soalan yang berkaitan ketiga-tiga mata pelajaran tersebut. Jadi kalau kita nisbahkan iaitu setiap soalan dia ada 5, setiap soalan itu ada 30 minit dan setiap anak soalan tu dia kena selesaikan dalam sekitar 6 minit. Memang cukup sangatlah. Cukup sangat berkaitan dengan kertas S103 ni seperti mana kertas-kertas yang lain juga. Tapi untuk fokus kepada tauhid, konstruk ataupun perkara yang ingin diketahui daripada calon kita ni apa dia? Yang pertama, kita nak tengok, nak uji ingatan dia, mengingat sama ada dia ingat ataupun tidak fakta yang ada dalam ketiga-tiga mata pelajaran tersebut. Yang kedua, memahami. Ini akan diuji memahami kefahaman para pelajar, sama ada mereka faham tak tajuk-tajuk yang ada sepanjang tempoh yang lama ini mereka pelajari, betul-betul faham atau tidak. Begitu juga soalan akan menjurus kepada mengaplikasi, terutamanya bagi mata pelajaran mantik. Mantik dia ada formula yang perlu kita pelajari. Maka daripada formula ataupun kaedah tersebut,
dia akan aplikasikan dalam secara amali apa yang berdasarkan formula tersebut. Itu terutamanya dalam ilmu mantik. Kemudian tahun ini ada sedikit perubahan, iaitu konstruknya ialah menghafal. Sudah tentu aliran STAM, aliran agama ini ada perkara yang perlu kita hafal, terutamanya ayat Al-Quran. Terutama ilmu tauhid, dia berkait dengan hafalan Al-Quran. Sebab kita tak boleh reka-reka Al-Quran ni, kita tak boleh ingat-ingat, tapi mesti dihafal satu persatu. Begitu juga dalam peperiksaan ada isi yang perlu dihafal juga ialah berkaitan dengan ta'rif. Sebab ta'rif ni dia ada fungsi utama dia, iaitu untuk memberi pengenalan. Jadi pengenalan tu mestilah tetap. Jadi bila tetap tu kita mesti menghafalnya. Oleh sebab tu konstruk menghafal adalah salah satu perkara yang akan diuji kepada calon-calon kita yang akan menghadapi peperiksaan. Penting Ustaz, ingat, faham aplikasi dan hafal Ustaz ya. Ya, betul. Ni bila kita dapat kata kunci ni, maka kita boleh jawab soalan-soalan ni. InsyaAllah. Dan kertas satu mewakili berapa markah tu Ustaz? Ya, kita ikuti terusnya. Baik. Okey, ini kita kenali kertas satu lagi lebih detail. Jadi tauhid mantik ini dia semuanya bertulis. Tak seperti ada pelajaran, contohnya ada kertas kerja, ada safawi ataupun ujian lisan, tetapi tauhid mantik ini dia khusus hanya bertulis sahaja. Kemudian ada jenis item dia. Bagi kertas satu, kita berkenalan kertas satu dulu ya. Dia adalah objektif, aneka pilihan. Maksud apa objektif ni? Maksudnya hanya ada satu sahaja jawapan yang tepat dalam senarai jawapan yang 4 tu, A, B, C, ataupun dalam STAM ni alif, ba, jim, dal. Hanya salah satu daripada 4 itu sahaja yang merupakan jawapan yang tepat. Oleh itu nama dia objektif. Hanya satu jawapan sahaja. Kemudian dalam kertas satu juga bilangan soalan dia ada 2 bahagian oleh kerana banyak mata pelajaran tu. Yang pertama dinamakan bahagian A ataupun bahagian alif, tauhid, bahagian ba ataupun B, mantik. Jadi kita tanya mana firaknya? Tadi kata ada firak kan? Ya, Ustaz. Jadi firak sebenarnya berada di bahagian A, tauhid. Maksudnya 20 soalan daripada tauhid, daripada sam'iyat tadi, kemungkinan 10 soalan berkaitan dengan sam'iyat, 10 soalan berkaitan dengan firak ataupun lebih tauhid sikit. Wallahu alam, itu tertakluk pada ketetapan lembaga peperiksaan ya. Kemudian mantik 20 soalan, kemungkinan 10 soalan berkisar tentang tasawurat dan baki 10 lagi adalah berkaitan dengan tasdiqat. Jadi dalam kertas satu ni tak boleh pilih-pilih jawapan. Mesti jawab keseluruhan soalan yang ada dan pastikan jawapan yang ada. Mudah saja Dai Aiman lorekkan saja ya. Lorekkan saja. Okey. Tapi jangan pakai dadu lah Ustaz ya. Ya, betul. Jangan pakai Dadu biasanya orang akan kecundang ya. Kecundang. Okey, seterusnya markah dia yang diperuntukkan ialah 40 markah. Yang wajarannya pun 40 markah. Maksudnya setiap satu tu markah penuh dia. Satu lah. Ya? Jadi 40 markah. Ke-40 markah ini mesti dikejar dan dikuasai oleh para pelajar calon kita ya, supaya anda semua mendapat keputusan yang baik ya, ataupun cemerlang, dalam istilah kita mumtaz ya. Mumtaz ya. InsyaAllah. Rasanya tak susah mana lah Ustaz. Ya. Pilih je lah. Ya, betul. Dah ada dah kat situ jawapannya. Betul ya. Okey Ustaz. Okey, seterusnya kita berkenalan sikit secara umum dulu. Nanti akan lihat contoh-contoh soalan. Kertas 2 pula macam mana. Jenis instrumen sama juga, bertulis juga. Cuma jenis item dia berbeza tadi. Yang tadi kalau kertas 1 objektif, hanya satu jawapan saja yang perlu dipilih oleh para pelajar. Manakala bagi waraqatus tsaniyah ini ataupun kertas 2, dia bentuk soalan ataupun jenis itemnya ada 2, iaitu subjektif, respon terhad. Mana subjektif makna pelbagai jawapan calon boleh kemukakan ketika menjawab ya. Kemudian respon terhad ni maksudnya arahan soalan itu menghadkan jawapan calon, contohnya 3 sahaja ke, ataupun berpandukan ayat tertentu sahaja ke, ataupun berpandukan rajah tertentu sahaja. Itu maksud terhad. Tetapi jawapannya bebas ataupun semua yang berkaitan dengan persoalan tu boleh dijawab ya.
Tidak tertakluk pada satu jawapan sahaja. Kemudian ada subjektif berstruktur, ya, iaitu ada rentetan-rentetan soalan yang berkisar tentang tajuk yang utama yang dinyatakan. Ya. Itu namanya subjektif berstruktur. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalannya. Berkaitan dengan bilangan soalan dalam kertas 2 ini pula, seperti kertas 1 juga dia ada terbahagi pada 2 bahagian. Bahagian A ataupun alif iaitu tauhid yang termasuk juga dalam tu firaq, manakala bahagian B ataupun ba mantik yang merangkumi tasawurat dan juga tasdiqat. Bahagian tauhid ini 3 soalan tu kemungkinan soalan 1 dan soalan 2 adalah berkisar tentang tauhid. Manakala soalan yang ketiga adalah berkisar dengan firaq. Seterusnya bagi mantik 2 soalan, 1 soalan berkisar tentang tasawurat dan soalan yang kedua berkisar tentang tasdiqat. Jadi para calon mesti bersedia semua tajuk-tajuk tersebut. Tak boleh, jangan set di dalam fikiran aku nak fokus tauhid saja. Kalau tauhid saja contohnya 3 soalan dia boleh jawab semua, dapat 60 markah dah, lulus dah. Jangan berfikiran macam tu. Target kita dalam peperiksaan mesti tahap yang tertinggi iaitu mumtaz. Betul, mesti kuasai dua-dua pelajaran ini, tauhid dan juga mantik. Markah yang diperuntukkan bagi kertas 2 ini 100 markah. Campur yang kertas 1 tadi 40 markah, 140 jadi macam mana? Oleh sebab tu wajaran bagi kertas 2 ini ialah 60 markah sahaja. 60 markah maksudnya kalau dia dapat jawab semua, diandaikan dan Aiman dia dapat 100 markah, dia akan dapat 60 markah sahaja. Masya-Allah. Ya. Tapi Ustaz sebut tadi ada 4 kitab yang murid-murid kena belajar ni Ustaz. Ada ke cara untuk mereka tak rasa berat Ustaz dalam keempat-empat kitab ni? Bayanglah kalau subjek-subjek lain, matematik satu, bahasa Melayu satu kan, tapi ini digabung Ustaz. Uish, berat juga tu ya. Sebenarnya dengar kitab tu macam besar kan, tapi sebenarnya kitab mereka nipis saja. Boleh kuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Tambahan pula pelajar-pelajar ni daripada pelajar-pelajar yang cemerlang. Ya, memang dalam aliran. Sebenarnya mereka belajar aliran agama ni sejak tingkatan 1 lagi. Dan sebenarnya di tingkatan 5 pun dah ada bayangan berkaitan dengan STAM ni, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Patutlah muka masing-masing berseri. Saya muka berseri juga Ustaz sebab ada lighting ni. Okey Ustaz, boleh teruskan. Okey, seterusnya kita masih lagi kenali kertas 1. Berkisar, fokus kita berkaitan dengan soalan. Apa yang akan disoal? Berkisar tentang apa? Okey, soalan yang biasa yang akan ditanya. Saya mulakan dengan umum dulu. Umum ni maksudnya ketiga-tiga mata pelajaran ini dia akan tanya perkara-perkara ini. Iaitu yang pertama, jangan tinggalkan ta'rif. Setiap ilmu dia ada ta'rif ataupun pengertian, definisi dia. Jadi definisi ni soalan yang pasti keluar. Definisi dia arif ataupun ma. Itu pasti keluar. Tapi tajuk apa? Wallahualam. Apalah semua tajuk. Hafal semua Kemudian pembahagian, dia akan tanya pembahagian. Setiap tajuk tu kadang-kadang kamu jumpa aksam, bagi perhatian. Sebab pembahagian ini merupakan di antara soalan yang akan diajukan dalam peperiksaan. Kemudian dalam kertas 1 juga dia akan tanya fakta yang sahih ataupun fakta yang salah. Contoh dia dia berikan berikut adalah perkara-perkara yang pilih fakta yang benar daripada senarai jawapan 4 tu. Jadi kita pilihlah yang benar. Ini mencabar sebab pengganggu biasanya dalam kertas 1 ni memang mencabar juga. Pengganggu yang bagi jawapan yang tepat tu. Jadi kena hati-hati bila menjawab, kena baca dengan tenang dan juga pilih dengan setepat-tepatnya. Kemudian kemungkinan juga dia akan tanya perbezaan. Dalam kertas 1 dia akan tanya perbezaan. Kemudian dia akan tanya juga pandangan ulama sebab ilmu tauhid, ilmu firaq dan juga mantik masing-masing dia ada berkaitan dengan pandangan ulama. Jadi bila kamu jumpa baca buku, kamu tengok ada pandangan ulama, berikan perhatian berkaitan dengan isu tersebut. Highlight saya siap. Ya. Kemudian dalam soalan kertas 1 juga dia ada soalan yang agak mencabar iaitu pengecualian. Dia ada perkataan illa tu.
Berikut adalah illa. Tak perasan tu Ustaz. Nanti kita akan lihat contoh dia. Kita risau para pelajar dia set jawapan yang memang jawapan senarai jawapan tu dia kebiasaannya dia semua ada dalam buku. Tapi perkataan illa itulah yang menentukan. Kecuali. Ya. Kemudian dalam ketiga-tiga mata pelajaran ini juga dia akan kalau ada nama tokoh, ada nama ulama, sila ambil perhatian ya. Kerana dia juga akan mengajukan, contohnya dia datangkan pendapat, dia punya rangsangan, dia datangkan pendapat, dia akan tanya siapakah yang menulis, berpendapat ataupun berkata ataupun mengajukan pandangan tersebut. Jadi kita kena ingat nama-nama tokoh tersebut. Kemudian bagi ilmu tauhid dia ada pengkhususan yang tidak ada dalam ilmu lain, dalam mata pelajaran lain, iaitu berkisar tentang dalil. Ya. Dalil ni memang dalam ilmu tauhid sahaja yang perlu kita ambil perhatian. Ya. Memang banyak dalil, tapi sebenarnya boleh dikuasai. Ya. Terutamanya yang mengambil stam, yang dah pun menghafal Al-Quran memang bagus. Mudah. Ya. Alhamdulillah. Begitu juga dalam kertas satu dia akan tanya dalil yang betul. Ya. Dalil dia senaraikan banyak dalil, semua dalil. Tapi dalil mana yang betul? Jadi itu mencabar juga. Berkaitan dengan firaq, bagi kertas satu juga dia kemungkinan yang tidak ada dalam mata pelajaran ini ialah tentang perkembangan. Setiap kumpulan tu dia ada punca kelahiran, macam mana dia berkembang. Jadi persoalan berkaitan tu tidak ada dalam mata pelajaran lain. Kemudian ciri-ciri pegangan. Para pelajar calon mesti memberikan perhatian pada setiap kumpulan yang ada tu berkaitan dengan ciri-ciri pegangan yang ada pada setiap kumpulan yang membezakan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi ciri-ciri itu mesti diambil perhatian, sekurang-kurangnya 3. Dia walaupun banyak tu, kamu hafal ataupun ingat sebaik mungkin 3 isi yang penting. Kemudian nama-nama kumpulan yang banyak tu, 14 semua tu, yang menjadi sukatan kita tu, ingat setiap kumpulan tu. Kadang-kadang dia bagi satu rangsangan, senaraikan ciri-ciri yang berkaitan dengan kumpulan tu, dia tanya ciri tersebut merujuk kepada kumpulan apa. Jadi nama itu penting untuk kita berikan perhatian. Manakala mantik pula, di antara fokus yang khusus kepada mantik ialah menentukan jenis. Dia banyak jenis-jenis yang ada dalam nama-nama istilah ni, Da'i Aiman. Istilah-istilah tu, jadi istilah-istilah tu perlu diingat. Kemudian contohnya sahih, contohnya salah, kemudian menentukan jenis, kaedah macam saya sebut tadi ataupun formula untuk diingat. Kadang-kadang soalan dia terus tanya apakah formula bagi contohnya bagi kuliah salibah, apakah nakid bagi kuliah salibah. Jadi kita kena ingat formula dia. Kemudian aplikasi kaedah ini dalam bentuk contoh. Kita berpindah kepada masih lagi kertas satu. Ini contoh-contoh soalan dah. Bersedia semua para pelajar yang ada dalam dalam Google Meet kita ni untuk menjawab soalan mudah saja sebenarnya. Soalan yang pertama ni al-as'ilah namuziyah. Yang pertama at-tariq li ma'rifatil sam'iyat bi siapa boleh jawab agak-agak? Siapa boleh? Al-Wahyu. Siapa dia? Amirah. Ulang sekali Amirah. Apa dia? Alif Al-Wahyu. Baik. Betul atau tidak jawapan dia? Kita tengok. Al-Wahyu. Tepat sekali Amirah. Ya? Ahsanti. Mumtazah. Okey, jawapan dia Alif Al-Wahyu. Cuba kita lihat pilihan-pilihan jawapan yang lain memang mengelirukan kita. Qiyas. Dia sumber makrifah juga. Ijma'. Tajribah, semua ada dalam kitab kita istilah-istilah tersebut kan. Jadi dia mengelirukan kita. Cuba kita rujuk dalam kitab kita, dia tak tulis pun wahyu tu. Dia hanya tulis tariq ma'rifatus sam'iyat bil kitab was sunnah. Jadi oleh sebab tu di sini menguji kemahiran calon memahami apakah istilah Al-Quran dan sunnah itu. Dia adalah merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini walaupun soalan nampak mudah tapi sebenarnya mencabar kefahaman para calon. Okey, yang kedua pula siapa nak cuba Mayura isu firqatal Jabariyah. Siapakah yang mengetuai kumpulan Jabariyah? Ya Ummu Safiah nampak bersedia tu.
Sila Umu. Tak keluar suara. Okey, mungkin ada kawan kita nak try. So siapa lain? Jahim bin Safwan, ba. Okey, tahniah Wafa, ahsanti. Jawapan dia ba ya. Jahmu bin Safwan, sebab kita kena ingat Jabariyah ini nama lain dia ialah Jahmiyah. Jahmiyah dia diambil daripada sempena daripada yang mengetuai kumpulan tersebut. Oleh sebab itu, Jahmu itu adalah pilihan yang tepat. Kalau Ma'bad tu, Ma'bad tu kumpulan apa? Qadariyah. Kalau Wasil bin Atha, kumpulan apa Wasil bin Atha selalu? Ahsantunna. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kemudian Dal, pernah jumpa ada nama ni? Ali bin Ismail. Bukan bapa sesiapa ya. Memang ada dalam buku kita, Firaq. Siapa dia agak-agak? Tapi sebenarnya ada dalam kitab kita, dia adalah pengasas ataupun di antara salah satu imam Syiah ya, imam Syiah, iaitu anak Ja'far As-Sadiq ya, Ali bin Ismail. Ya. Okey, tengok jawapan Wafa tadi bertepatan, iaitu Al-Jahmu bin Safwan. Jadi ba tu bukan setakat kamu lorek tanda di sini, tapi yang penting di kertas OMR kamu tu lorekkan ba ya, untuk jawapan yang tepat. Kadang silap tu situ tanda, kat ya, sini betul. pula tak tanda. Memang terjadi dari Aiman. Ya. Dia tanda dalam kertas kertas soalan tetapi tak tanda dalam kertas jawapan. Itu merugikan ya. Okey, seterusnya kertas satu juga seperti mana soalan-soalan yang dia bentuk soalan dia ya. Saya nak perkenalkan di sini bukan semua soalan tapi bentuk-bentuk soalan dia ya. Tengok ni, dia berikan satu ransangan di atas tu. Iaitu tengok an-nash'ah fi awail qarni tsani al-hijri fi asri al-umawi asatu nash'ati ikhtilafu fi hukm al-murtakib al-kabira min mabadi'ihim al-imanu tasdiqun wa amal. Agak-agak apakah jawapannya? Ada 3 orang yang belum mencuba ni. Ada seorang mencuba tapi okey, Umi. Suara tak keluar. Okey, Umu sila. Jim. Al-Mu'tazilah. Okey, macam mana kamu boleh kenal pasti bahawa ciri itu adalah merupakan ciri merujuk pada Mu'tazilah? Dia asas nasyiat dia fi hukum murtakibul kabirah. Ya, tepat ya. Kerana tidak ada pada kumpulan lain, hanya pada Mu'tazilah saja yang punca kelahiran Mu'tazilah adalah berpunca ketidaksetujuan Wasil bin Atha dengan gurunya berkaitan dengan hukum orang yang melakukan dosa besar ya. Jadi bila kamu nampak ciri itu cepat-cepat. Jangan ragu-ragu lagi ya. Jawab Mu'tazilah. Tahniah Umu ya. Umi Sa'adah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan lain. Ini contoh bagi soalan mantik ya. Tengok tu. Ikhtar misalan sahihan litasawwur. Misalan sahihan, tengok misal contoh yang tepat bagi ilmu tasawur ataupun bagi tasawur. Siapa boleh jawab ni? Okey. Satu Aifah. Okey, silakan. Alif. Betul ke Ustaz? Alimul Azhar. Dia jawab Alif. Sekali lagi Aisyah. Kuat sikit. Alif. Alimul Aisyah. Okey. Okey, tahniah Aisyah. Jawapan kamu memang tepat. Ahsanti. Terbaik. Ahsanti, masya-Allah. Macam mana kita tahu dia adalah tasawur? Seperti mana untuk tips para calon STAM untuk mengenali tasawur ni mudah saja. Kamu perhatikan setiap jawapan tu kalau bukan berbentuk pernyataan ataupun bukan berbentuk ayat, itulah nama dia tasawur ya. Tasawur ni maknanya kita mengenal perkataan-perkataan sahaja ya. Jadi kalau bukan berbentuk ayat, itu nama dia tasawur. Ataupun ayat tetapi bukan ayat berbentuk penyata, juga dinamakan tasawur. Contoh dia apa Daiman, iaitu ayat berbentuk insyaiyat ya, berkaitan seruan, arahan
tegahan. Ya. Ayat-ayat tu walaupun dalam ilmu nahwu dipanggil ayat, penyataan, tetapi dia pada ilmu mantik tidak dinamakan tasdik tetapi dinamakan tasawur. Jadi tasawur ni dia melibatkan perkataan-perkataan tunggal dan juga ayat-ayat yang bukan penyata, bukan khabari. Itu untuk Jadi, tasawur, Ustaz, ya? Ya. Baik. Sebelum kita nak teruskan lagi untuk soalan berikutnya, Ustaz, kita tarik nafas dulu Ya, dan bagus. kita akan kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang lebih menarik lagi selepas ini. Kepada murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah STAM, STAM, Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq Ilan Najah STAM, STAM, Ishrin. Kita kembali dalam perbincangan subjek kita hari ini berkaitan dengan tauhid dan mantik kertas 1 dan kertas 2. Macam boleh tak dapat 40 markah dalam kertas pertama ni? Macam tak confident je ni. Boleh ke tidak ni? InsyaAllah. Kalau orang confident dia jawab, boleh. Macam tu, Ustaz. Okey, baik, Ustaz. Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi kertas 1 dan kita akan terus ke kertas 2. Silakan, Ustaz. Okey, saya harap para calon kita di rumah juga dapat mengikuti contoh-contoh soalan ni. Kita lihat jawapan tadi ialah seperti mana disebut oleh rakan kita iaitu Alimul Azhar sebab dia bukan ayat. Itu dia punya tips dia. Kemudian bagi soalan ni saya lajukan untuk apakah naqid. Ini namakan soalan aplikasi sebagai contoh dia. Apakah naqid bagi penyataan Muhammad Alim? Seperti mana kita tahu kita kena ingat formula dia. Dalam tanakud formula dia dia mesti berbeza, berbeza, ikhtilaf, mesti berbeza daripada pernyataan pertama dan pernyataan kedua mesti berbeza. Jadi kalau pernyataannya tanpa mengganggu struktur ayat, itu syarat utama dia, tanpa mengganggu struktur ayat. Muhammad tetap ada, Alim pun tetap ada. Cuma kalau kita lihat ayat yang pertama itu dia berbentuk mujibah, maksudnya mensabitkan Alim kepada Muhammad. Bermakna lawan dia mesti menafikan. Kita lihatlah senarai jawapan yang ada. Tengok ada yang menafikan, maka itulah jawapan dia. Kita lihat alif tidak ada menafikan, ba pun tidak ada menafikan, jim ada penafian di situ. Maka di situlah jawapan dia. Jadi seperti mana saya sebut tadi, formula dia mesti mengingat formula yang ada ataupun kaedah yang telah ditetapkan dalam ilmu mantik. Okey. Ini jawapan dia, Muhammad laisa bi'alim. Seterusnya kita lajukan ini contoh soalan yang jangan terkejut Dia ada beberapa jawapan yang betul tapi kamu kena pilih manakah yang tepat Contoh di sini ialah contoh-contoh berikut al-amsilatul atiyah minal jins illa. Macam tadi saya sebut tadi, illa tadi. Keempat-empat jawapan ni dia adalah merupakan contoh daripada jins melainkan apa. Ada satu je yang salah. Satu yang salah. Jadi jawapan dia ialah sudah tentu dal natik. Natik ni dia kenapa jins? Kenapa bukan jins? Kerana dia adalah al-fasl. Faslu. Seterusnya ini jawapan pilihan dia ada dua jawapan tu. Ini juga akan kamu temui dalam peperiksaan sebenar nanti. Jadi kena perhatikan 2 ataupun 3 ke jawapan yang betul Macam di sini soalan dia ialah ikhtar sababai adamil inqas qadiyatil juz'iyah salibah. Pilih 2 sebab mengapakah tidak berlaku akas pada pernyataan juz'iyah salibah. Jadi kalau kamu ingat formula, kamu boleh jawab soalan ni Kerana dalam formula kita yang dikatakan yang tak boleh berlaku akas, dia ada 2 sebab saja. Yang pertama sebab ijtama'a fiha khissatan, yang berkumpul padanya 2 kekurangan. Sebab yang kedua yang tiada tertib tabi'i. Kalau merujuk pada soalan ini juz'iyah salibah sudah tentu berkaitan dengan kekurangan. Juz'iyah kekurangan yang pertama, salibah adalah kekurangan yang kedua. Jadi tengok pilihan jawapan dia fiha khissatul kaif, iaitu kekurangan dari sudut kaif
Kaf ini seperti mana kita tahu ijab dan salb. Kemudian khisatul kam, kekurangan dari sudut bilangan. Bilangan dia iaitu sama ada menyeluruh ataupun sebahagian. Bila kita sebut juz'iyah, itu sudah tentu merupakan kekurangan kerana dia tidak menyeluruh. Oleh sebab itu jawapan dia adalah nombor 1 dan nombor 2. Bagi soalan macam ni, Da'i Aiman dan juga penonton di rumah, kita di antara tips dia ialah kita pilih jawapan yang salah dulu pun boleh. Saya selalu confuse Ustaz soalan macam ni. Tengok jawapan yang tepat, kita yakin salah. Yang mana ada pilihan jawapan pada pilihan jawapan di sini ni yang salah, sudah tentu jawapan dia pangkas siap. Oh, macam tu. Jadi lagi kita mudah, pilih sikit saja ya. So tinggal sikit saja pilihan tu. Betul. Kita kecilkan skop dia, jadi jawapan dia A. Okey, seterusnya kata 2 ya. Kata 2 secara umumnya macam tadi juga sebenarnya hampir sama, cuma bentuk soalan yang dikemukakan sahaja yang berbeza ya. Kita lihat akan contoh-contoh nanti. Okey, ini contoh soalan kertas 2 bagi soalan pertama. Tengok soalan, walaupun sebut soalan pertama, kita terbayang macam satu soalan ya, tapi sebenarnya di bawahnya mencukupi bagi 20 markah setiap soalan ya. Jadi biasanya ada anak-anak soalannya. Ya, anak-anak soalan tu ya. Jadi kita lihat soalan yang pertama, contohnya arif malaikah istilam. Biasanya dalam satu soalan ni dia bukan hanya satu tajuk saja, tetapi menjangkau kepada tajuk-tajuk yang lain. Oleh sebab itu jangan fokus pada satu tajuk saja, tapi begitu juga tajuk-tajuk yang lain. Setiap soalan tu, soalul awal tu tauhid saja Ustaz. Tauhid saja, tapi tajuk dalam tauhid tu kan ada 19 tu. Kemungkinan dia menjangkau 3 tajuk dalam satu soalan. Baik Ustaz. Jadi kena semua. Macam sini dia menjangkau sampai tajuk jin. Walaupun tajuk dia soalnya utama ni malaikah, tapi ada juga soalan yang berkaitan dengan jin. Jadi jangkauan soalan tu biasanya dalam 3 tajuk ya, ataupun 2 tajuk sekurang-kurangnya. Okey, ini contoh soalan. Kita lihat contoh jawapan bagi soalan ini ya. Tengok tadi dia tanya yang pertama ialah arif. Ini soalan yang pasti keluar. Pasti keluar. Bukan soalan ni. Soalan berkaitan dengan takrif. Soalan berkaitan dengan takrif. Ya kan soalan jangan ambil Okey Ustaz. Tajuk apa saya tak tahu ya. Okey. Okey, tengok tarikh malaikah, dia peruntukan dia 6 markah. Tengok nombor 2, sebutkan 4 sifat malaikah. Okey. Tengok jawapan dia macam ni. Pembahagian markah dia 2 markah bagi apa ni? Tarif. Manakala jawapan bagi sifat 4. Seperti mana kata-katanya lain, andai kata dia sebab sifat malaikat ni banyak. Yang dikendaki soalan hanya 4. Andai kata dia jawab lebih macam mana ya? Maka yang lebih tu walaupun betul tidak dikira markah. Dia hanya tanda betul saja tanpa markah. Yang akan diberi markah iaitu 4 yang betul sahaja. Baki yang betul tu tidak akan diberikan markah walaupun benar. Oleh sebab tu saya nasihatkan pada calon jangan habiskan masa untuk menjawab melebihi daripada kehendak soalan ya. Kita kalau dah lepas dah semua dah jawab dah, kalau kita nak tambah-tambah sikit tu itu kemungkinan ada kebaikan dia juga ya. Kadang-kadang kita rasa jawapan yang pertama tu tepat dah. Kita ada tak confidence kan? Confident ya. Mungkin ada backup. Betul ke tidak ni kan? So dia pun tulis jawapan lain. Rupanya betul lah jawapan tu. Tapi kena raikan masa, itu penting ya. Okey, seterusnya ini soalan yang seterusnya. Ini saya ambil contoh kalau ada soalan perbezaan ya. Tips menjawab soalan perbezaan bagi semua calon STAM. Kita digalakkan membuat dalam bentuk kotak ya. Supaya apa kotak? Seperti mana saya selalu kongsi dengan para pelajar kita, bahawa dalam peperiksaan ini kita adalah seni untuk mendapatkan markah. Jadi orang yang memeriksa kertas kita mudahkan kerja dia untuk melihat apakah isi yang kita nak kemukakan kepada soalan tu ya. Jadi contoh soalan perbezaan, kita digalakkan untuk membuat kotak ya. Supaya kita tahu ini adalah isi bahagian, contoh ni perbezaan di antara kemaksuman malaikah dan juga kemaksuman para nabi. Apa beza dia? Jadi kita senaraikan para malaikah macam mana maksum dia, para nabi macam mana maksum dia dalam ruangan yang tepat. Ada juga Da'i Aiman calon dia buat dah kotak ni tapi dia tersilap letak. Tersilap letak. Jadi kena hati-hati. Okey, seterusnya yang bawah tu tidak ada, macam biasa saja. Kemudian bagi soalan ba tu
4. Jadi pastikan ada 4 asnaf malaikat kita kena senaraikanlah. Walaupun dalam buku banyak selama mana, kehendak soalan 4, kita kemukakan 4. Ataupun nanti ada soalan lebih, kita bolehlah senaraikannya lebih. Ya. Okey, seterusnya soalan kedua ni saya kongsikan bentuk soalan saja. Bentuknya soalan beginilah ya. Dia sama ada bentuk struktur. Ini contoh struktur. Bentuk struktur dia berkisar tentang satu topik, kemudian dia ada soalan-soalan kecil. Ini nama dia struktur ya. Ini contoh soalan dia. Ini diambil sumber dia daripada soalan percubaan negeri Perak ya. Terima kasih. Seterusnya ini soalan ketiga berkisar macam mana saya sebut tadi, berkisar dengan ilmu firaq. Dia akan tanya berkisar semua dengan ilmu firaq. Jadi kita kena hati nama-nama. Tengok contoh soalan pertama ni. Dia kata berdasarkan kenyataan di atas, siapakah 2 imam yang mulia tersebut? Kisah tentang apa ni? 2 imam yang telah berperanan menolak akidah-akidah yang salah. Jadi siapakah 2 imam tu? Oleh sebab tu saya cerita tadi, nama tokoh kita kena ingat ya. Sudah tentulah ada di sini imam ahli sunnah wal jamaah kita, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi ya. Kemudian Wasil bin Atha, pendapat setiap imam juga kita kena ambil perhatian untuk persediaan kita dalam peperiksaan ya. Jadi tengok soalan mabadi juga, memang kalau firaq ni tak ada lah, dia memang fokus utama dia ciri pegangan dia tu. Jadi kalau ilmu firaq berikan fokus kita kepada pegangan setiap kumpulan tu. Okey, jawapan dia saya tak sediakan. Cuma tengok soalan keempat. Ini saya akan bagi contoh jawapan dia ya. Soalan keempat ni sebab dia mewakili mantik ya. Mantik tasawur. Ya. Okey, arif tasawur dan juga tasdik. Ni ramai calon dia akan lupa menjawab ni. Kena hati-hati. Ini nama dia soalan berangkai ya. Dia ada tanya ta'rif, ini yang pertama. Tetapi dia lupa, calon biasanya dia lupa memberikan contoh. Sedangkan itu juga kehendak soalan. Kalau di sini, kalau calon tak menjawab itian misal likulin, makna setiap tasawur dengan tasdik dia kena nyatakan bukan satu contoh saja, setiap tasawur kena ada contoh, tasdik kena ada contoh. Andai kata dia tak jawab ini, sudah tentu sekurang-kurangnya 2 markah dah lenyap, rugi sangat ya. Murid-murid kita nak try sikit boleh Ustaz? Boleh. Sila. Apakah pengertian tasawur tu? Ya, sebenarnya ringkas saja. Sila. Ringkas saja. Okey, silakan. Pengertian tasawur wa tasdiq. Zatul dah nampak buka mic. Pilih seorang Ustaz. Baru dia bergelabah sikit. Zatul tu dah buka mic tu. Zatul. Ya, sila. Okey, arif tasawur wa tasdiq. Fadal. Tasawur wa idrakul mufrad. At-tasdiq wal hukum idraku an-nisbati biwaqi'ah atau laysat biwaqi'ah. Okey, ahsan. Boleh terima saya? Betul. Memang jawapannya. Tahniah. Sebab tarikh pendek saja ya. Pendek saja. Tak mustahil para pelajar kita mesti menghafal lah. Kalau tak hafal itu memang malas sangat ya. Nauzubillah ya. Tapi banyak sangat nak hafal tu Ustaz ya. Tapi sebenarnya mereka dah biasa ya. Baguslah Zatul ni boleh jawab soalan ni Ustaz. Tasawur idrakul mufrad mudah, 2 perkataan saja. Nombor IC kita banyak tu kan. Kita boleh ingat, apatah lagi 2 perkataan. Baik. Begitu juga tasdik. Tasdik kalau dari sisi hukama, dia hanya 1 perkataan saja yang perlu ingat, iaitu al-hukmu. Apa makna al-hukmu? Isbatu syai' wa raf'uhu. Sama kita mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Itulah nama dia tasdik. Ataupun ringkasan dia al-hukmu. Al-hukmu maksudnya mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Okey, kita lihat contoh jawapan dia. Macam tadi, macam saudari Zatul tadi jawab. Mudah saja, ini dapat 2 markah. Contoh bagi 1 markah. Tengok contoh tasdik. Oleh kerana dia al-hukmu, kena ingat dia mesti berbentuk ayat, mensabitkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Maka contoh mesti diberi dalam bentuk ayat. Kita dah belajar dalam ilmu bahasa Arab macam mana nak membina ayat. Kita bina ayat, yang pertama mesti ma'rifah, iaitu mubtada'. Kemudian yang kedua mesti nakirah. Mewakili khabar ya. Cerita dia tentang bunga ni, cerita dia apa? Cantik. Itu ya. Jadi mesti kalau contohnya alif lam ni kamu tak sebut, maka dia bukan jadi ayat dah. Dia menjadi tarkib sifat wa mausuf ya. Sifat bukan ayat. Maka jawapan kamu salah.
Jadi dalam ilmu mantik ni juga dia ada kaitan dengan ilmu nahu. Jadi kamu kena kuasai ilmu nahu macam mana nak membina ayat yang betul. Ya? Okey. Seterusnya ni pembahagian aqsam. Seperti yang saya sebut tadi, aqsam adalah salah satu isi yang perlu diambil perhatian. Mudah saja aqsam tasawur, daruri, nazari. Sama juga daruri. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak menguasai ya berkaitan dengan pembahagian ini. Okey, seterusnya ini contoh dalam mantik juga dia ada soalan perbezaan. Jadi sama juga tips dia. Jawab dalam bentuk kotak. Begitu juga soalan menentukan jenis. Sebenarnya mudah saja ini. Jangan tinggalkan jawapan ini. Sebab jawapan soalan dia sebenarnya dah disebut. Ya. Pilih sama ada jeans ataupun fas. Tinggal kamu tulis ya. Jangan malas tulis. Jawapan dah ada jeans ataupun fas. Kalau tak dapat sangat, tulis jeans ke, fas ke, jeans ke, fas. Dua tu saja. Tapi seeloknya, kamu kena fahamlah untuk menjawab soalan ini bertepatan dengan formula yang ada. Ini soalan yang kelima, berkisar tentang tasdiqat. Ya? Tasdiqat ni berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang saya akan fokuskan soalan 3 dan juga 4 saja. Sebab soalan jenis ni tak ada pada tasawurat ataupun kata-kata lain. Kita tengok apa contoh jawapan dia. Dalam soalan dia nak apakah lafaz sur yang betul. Sur ni apa ni? Kata penentu sama ada menyeluruh ataupun sebahagian. Itu nama dia sur. Okey, sur yang soalan dia umum. Nyatakan sur. Jadi bila soalan umum tu kamu boleh menyatakan sur mewakili qadhiyah hamliyah ataupun qadhiyah syartiyah. Mana-mana boleh. Tetapi kalau ada soalan yang mengatakan nyatakan sur bagi qadhiyah syartiyah, maka kamu hanya boleh menyatakan sur yang melibatkan qadhiyah syartiyah saja. Oleh sebab itu kedua-dua bentuk sur ini kamu mesti hafal dengan sebaik mungkin ya. Contohnya ni kuliah mujibah, kamu boleh jawab sama ada kul, ini mewakili bagi qadhiyah hamliyah, ataupun kamu boleh jawab kullama, ini mewakili bagi syartiyah qadhiyah syartiyah. Kalau juz'iyah mujibah pula, ba' ataupun qad yakun. Sama juga masing-masing mewakili hamliyah ataupun syartiyah. Begitu juga kuliah salibah. Kalau kamu jawab ini sahaja pun betul, jawab ini sahaja pun betul, ataupun jawab kedua-dua pun betul. Ya? Sebab kehendak soalan dia hanyalah datangkan sur yang betul. Ya? Kemudian kalau juz'iyah salibah, mesti ada huruf nafi. Ini la. Mesti ada. Ya. Kemudian contoh lain, ini juga aplikasi, iaitu kita tahu dalam qadhiyah syartiyah dia ada juzuk dia. Iaitu juzuk muqaddam, satu lagi juzuk nama dia tali. Ya. Muqaddam dalam qadhiyah hamliyah, dalam qadhiyah syartiyah, di sini syartiyah muttasilah. Ya. Ini fokus ayat soalan dia ialah qadhiyah syartiyah muttasilah. Jadi syarat pada qadhiyah syartiyah dia punya muqaddam dan tali dia. Muqaddam ni ialah yang mengikut susunan dia wujud dulu. Walaupun dia dalam ayat tu diletakkan kemudian. Kewujudan dia mesti mendahului. Apa contoh ni? Lau kana Yaqub aba li Yusuf fa Yusuf huwa ibnulah. Sekiranya Yaqub adalah bapa bagi Yusuf, maka Yusuf adalah anak baginya. Jadi dalam menjawab soalan begini, iaitu soalan tentukan mana muqaddam, mana tali, kita tengok mana ikut susunan dia. Di antara bapa dengan anak, ni bapa, anak, mana wujud dulu ikut susunan dia. Mana? Bapa dulu lah. Bapa dulu, maka di ini nama dia muqaddam. Manakala ibnun, yang ada perkataan ibnun itu adalah tali. Cuma nanti dalam peperiksaan jangan jawab ibnun abang saja. Mesti dalam berbentuk ayat macam ni. Ini ayat yang pertama, nama dia ayat syarat. Kalau dalam ilmu nahu, ini nama dia jawab syarat. Ya. Okey, seterusnya kalau berbentuk macam ni. Ini ada soalan yang macam memerangkap ya. Para calon kena hati-hati. Macam tadi, kaedah dia, tips dia dalam qadhiyah syartiyah muttasilah ni iaitu ikut susunan dia. Mana yang wujud dulu, bukan susunan dari sudut sebutan ni. Susunan daripada kewujudan dia ya. Di antara siang dengan matahari, mana wujud dulu? Susah tu, Ustaz. Mana satu wujud dulu ni? Iyalah. Tapi bila kita lihat, mesti ada matahari dulu, baru wujudnya.
Siang kan? Maka matahari terbit itu dinamakan muqaddam. Kesan daripada matahari terbit itu ataupun istilah dia tali dinamakan tali lah. Jadi walaupun tengok kedudukan dia, biasa calon dia akan jawab ini muqaddam. Sebab dia depan. Dia depan, ya. Tapi ingat dalam qadiyah syartiyah muttasilah yang dinamakan muqaddam itu yang dari sudut susunan dia, bukan dari sudut sebutan dalam ayat. Ya. Itu. Okey, itu tips yang penting kamu ambil perhatian. Seterusnya, akhirannya, 5 kesilapan calon yang selalu dihadapi oleh para calon kita. Ini kebiasaan yang berlaku. Yang pertama, tidak sampai maksud. Dia ada jawapan dah, ada intro dah, tapi tak sampai lagi. Maksud dia macam dalil dia biasa banyak dan yang iman. Dalil dia hafal dah sikit, tapi tak sampai maksud dia lagi. Maka tidak dapat markah apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi kehendak soalan. Dia ada jawapan panjang dah, tapi tidak bertepatan. Tanya tentang jin, dia jawab tentang malaikat contohnya. Kemudian tiada penomboran, tiada urutan susunan, dia jawab terus. Dalam kata jawapan dapat, kata kosong tu dia jawab tanpa meraihkan soalan tu, jawapan dia tu merujuk pada soalan apa. Jadi ini amat kesilapan yang perlu dihindari kerana merugikan masa, merugikan markah yang begitu banyak. Jadi nombor itu penting. Oleh sebab itu tadi dalam contoh jawapan yang saya nyatakan tadi, nombor dinyatakan dengan jelas. Nombor 1, nombor 2, susunan atas bawah disusun dengan elok. Kemudian terletak salah, itu macam saya sebut tadi, bila kita buat kotak, kita terletak salah. Dalam percubaan baru ni pun, walaupun saya pesan pada para pelajar kita jangan tersilap letak, tapi masih juga ada. Oleh sebab itu kena hati-hati. Ya. Kemudian tiada jawapan. Ini kemungkinan ada soalan uzkur. Dia faham uzkur tu sebut, dia sebut je lah. Dia tak menulis. Sebut kat mulut je. Ya, maka kosonglah jawapan dia. Tapi kita kena ingat ujian bagi tauhid mantik ini dia adalah ujian bertulis. Maka mesti ditulis, jawab dengan tulis. Maka bila tiada jawapan memang pasti tak ada dah markah kesian ke apa, tak ada. Memang sebab tidak ada jawapan. Jadi maknanya 5 kesilapan ni jangan kita lakukan. Sebab kadang-kadang jawapan tu dah betul, Ustaz. Tapi diorang silap tulis, silap letak sebagainya. Baik, Ustaz, kita rehat seketika, Ustaz. Kembali selepas ini, Road to Success STAM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ila najah STAM Ishrin. Seronok, Ustaz, bila kita belajar tentang perkara-perkara menyebabkan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi inilah subjek berkaitan dengan tauhid dan mantik yang kita belajar pada hari ini. Tapi bila Ustaz ceritakan 5 kesilapan calon ni, Ustaz, mungkin ada tak contoh yang mungkin diorang sendiri ke, murid-murid dia sendiri ke buat kesilapan? Ada contoh tak? Ya, Okey, saya harap bagi calon-calon staff ambil perhatian. Contoh-contoh ini memang berlaku sebenarnya. Kita lihat apakah contoh-contoh yang benar-benar berlaku. Ini real, Ustaz. Okey, ini contohnya tidak sampai maksud. Ini memang tak ada jawapan, memang salah dah. Ini tak mencapai maksud yang dikehendaki. Dia ada jawapan, tapi maksud kehendak soalan yang kelima dulu yang kita dah lalui tadi dalam paparan yang lepas, dia nak di sini ialah contoh bagi qadiyah hamliyah. Bila qadiyah hamliyah mesti dalam bentuk ayat. Kalau di sini dia menyatakan dalam bentuk mudhaf ilaih, belum ayat lagi. Tak jadi ayat. Tak jadi ayat. Dia tambah sikitlah. Dia alim azhar contohnya mujtahidun ke? Cukup dah. Jumlah mufidah. Betul. Okey, ini contoh tidak sampai maksud. Seterusnya ini juga tidak memenuhi kehendak soalan, ada jawapan tengoknya tapi kehendak soalannya ialah menyatakan sur kuliah salibah. Tetapi dia nyatakan tidak berbentuk sur pun tidak memenuhi kehendak jawapan. Kecil benar tulisannya, Ustaz. Ini biasa orang perempuan ni tulisan kecil-kecil. Memang betul. Tapi memang rata-rata calon kita makin mengecil soalan. Makin mengecil. Tulisan pelajar kita sekarang spek je besar Umi Saadah. Okey, Ustaz. Okey, seterusnya kita lihat contoh ni. Setakat ni oleh kerana dah banyak kali saya pesan pada para pelajar saya terutamanya tak ada lagi lah saya temui
yang tidak ada penomboran tu. Oleh sebab tu saya nak cerita di sini, pemeriksa tidak akan dapat menentukan jawapan walaupun jawapan kita penuh dalam kertas jawapan tu, tapi bila tidak ada nombor, pemeriksa tidak akan dapat merujuk jawapan ini adalah merujuk pada soalan apa. Jadi kalau dia bagi markah, zalim pula kan. Ikut dia kesilapan sebagainya. Jadi di sini perlunya nombor, ya, nombor dan urutan. Ikut urutan dia tu elok-elok. Kalau nak jawab soalan mana dulu pun tak apa. Nak soalan 5 mesti tulis al-ijabah li soal khamis pada muka surat yang pertama. Mesti ditulis. Kalau nak jawab soalan 5 dulu. Oleh sebab tu dinyatakan nombor dan juga urutan tu paling mustahak lah Ustaz, kan. Nanti kan pening jawapan yang mana ni, jawapan yang mana ni kan. Okey, seterusnya ini terletak macam tadi. Ini memang tak ada jawapan dah. Cuma saya nak ingatkan di sini kadang-kadang dia tersalah letak, ya. Jenis dia takrif ni biasa hampir-hampir sama saja. Dia tersalah. Tapi kolom dia tu dah cantik dah Ustaz. Kolom dah cantik. Tapi jawapannya tak ada pula. Masya-Allah. Tapi yalah, takat kolom tak dapat markah lah Ustaz. Cumanya memudahkan pemeriksa untuk menjawab, untuk menanda jawapan tersebut. Seni mendapatkan markah tu, supaya pemeriksa mudah dapat. Okey, sebenarnya ni memang tak ada jawapan macam tadi, contoh tadi juga. Tak ada jawapan langsung, memang salah lah. Itu tak boleh nak tolong lah. Tak dapat nolong dah. Seterusnya ini saya kongsi sikit apa yang kita perlu buat untuk peperiksaan. Kita mesti fokus. Apa dia fokus? Iaitu yang pertama F, kita kena kuasai fakta-fakta yang ada dalam kitab kita, mesti kuasai. Kalau tidak kita nak jawab apa, ya. Jadi yang kedua, dalam Dewan Periksa kita bila dapat kertas jawapan tu, bila nak jawab tu kita olah jawapan kita sebaik mungkin seperti mana saya sebut tadi, untuk mendapatkan markah sebaik mungkin, ya. Kalau 2, biar kita dapat 2 markah penuh, ya. Kemudian kita kena kawal emosi, ya. Bila zaman peperiksaan ni macam-macam lah berlaku, ya. Peristiwa histeria pun meningkat dan sebagainya, tekanan, ya. Jadi kawal emosi kita dengan sebaik mungkin agar kita masuk dalam dewan peperiksaan tu dalam keadaan yang tenang. Tenang ni dia boleh luas lah, pemikiran kita jadi luas dan kita mampu mengingat kembali, mengembalikan ingatan dan juga hafalan kita dengan mudah, ya. Sebenarnya kita urus masa, jangan kita fokus satu macam saya kongsi tadi peruntukan masa setiap soalan tu, kita urus sebaik mungkin supaya kita tidak timbul isu ketidakcukupan masa, ya. Jadi bila kita soalan last tu dah macam tak cukup masa, ketika tu kita akan tertekan, bila tertekan kita payah nak dapat jawapan yang tepat, ya. Jadi oleh sebab tu urus masa sebaik mungkin. Kemudian seperti mana saya selalu pesan, iaitu susun jawapan kita elok-elok. Kerana ini teknikal kalau kita silap dalam teknikal ni menyebabkan banyak markah kita hilang, ya. Oleh sebab itu teknikal dalam peperiksaan juga mesti diraikan, iaitu di antaranya ialah penomboran dia, ya. Habis dah. Masya-Allah. Jadi Ustaz, saya pesan pada semua calon peperiksaan, saya ada kongsi, ya, dalam YouTube saya, semua tajuk-tajuk berkisar tentang mata pelajaran tauhid, mantik dan juga firak, dah semua, ya, tajuk, ya, saya dah kongsikan perkongsian mengajar dalam secara online. Ni hikmah PKP baru ni, ya, dan Aiman, ya, Aiman, iaitu kita semua berjaya semua tajuk ada. Jadi semua para pelajar ataupun calon STAM boleh kongsikan YouTube Ustaz. YouTube saya iaitu Sifu Asaku. YouTube Sifu Asaku. Sifu tu bukan Sifu Kungfu tu. Cikgu, ya, for you. Cikgu for you. Sifu Asaku. Asaku ni maksudnya kesungguhanku, ya. Supaya slogannya ialah sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan, ya. Masya-Allah Ustaz, semua telah disediakan kepada murid-murid, tinggal kita ni nak study, nak belajar elok-elok dan nak skor subjek yang Ustaz ajar kepada kita. Baik Ustaz, saya nampak muka masing-masing ni confident Ustaz. Kita try sikit boleh ke? Boleh. Arif al-malaikah istilahan. Ada ke soalan tu Ustaz? Ada teman. Sebab saya ingat tadi Ustaz tunjuk soalan tu. Siapa nak jawab? Ni kita lawan ni, 3 lawan 3. Okey. Siapa nak jawab? Silakan. أجسام لطيفة نورانية خاضرة عن التشكل بأشكال مختلفة بأشكال حسنة.
Siapa yang jawab ni? Wafa Zakwan. Ui, lajunya dia jawab. Betul ke? Boleh terima ke? Boleh terima. Boleh terima, memang tepat. Ya. Ahsanti ya Wafa. Ahsanti. Okey. Dapat 1 markah kumpulan yang pertama. Biasa takrif. Okey, kumpulan yang kedua. Ustaz pula lah. Saya soalan mantik. Apakah naqid bagi kulliyah salibah? Apakah naqid bagi kulliyah salibah? Okey, siapa nak calon jawab ni? Calon kita di rumah pun boleh jawab. Ya, naqid bagi dia. Tadi siapa tadi dah jawab satu soalan. Lepas ni siapa pula? Grup yang kedua. Ni sebelah sini dah 1 markah, sebelah sini pula jawab. Zatul. Boleh? Kulliyah salibah. Apa naqid dia? Okey. Ada okey, Zatul silakan. Juz'iyah mujibah. Tepat. Betul. Ahsanti. Kalam salim, kalam wadih. Macam mana kita nak tahu kulliyah dia punya lawan dia mesti juz'iyah kan? Salibah lawan dia mujibah. Itu saja, mudah sangat. Okey. Jadi ada lagi kuis kita nak beri ataupun mungkin ada murid-murid kita nak kongsikan nota-nota ataupun ringkasan-ringkasan yang boleh kita belajar yang biasa kita sebut apa Ustaz? Akronim. Ya betul. Ada tak boleh kongsikan dengan kita semua? Sebab biasalah Ustaz, pelajar-pelajar perempuan ni suka sangat buat nota. Ya, betul. Warna-warni nota dia. Ya. Ada tak yang boleh kongsikan nota yang cantik-cantik tu kepada kita semua? Akronim yang telah dibuat untuk subjek tauhid dan mantik ni. Ya. Okey, siapa nak pamerkan ataupun nak ajar kita semua? Amirah ada ke? Okey, siapa nak cuba? Aisyah ke? Umur? Okey, silakan. Ada tak? Okey, kalau tak ada tak apa, nanti boleh kongsikan dekat ustaz dan ustaz boleh pamerkan dekat YouTube nanti. Okey ustaz, qabla an nantahi hal indaka ayun nasiha khususan di tulab STAM 2020. Tafadhal ustaz. Bagi para calon STAM bagi 2020 kamu telah melalui satu tempoh yang panjang. Jadi kesungguhan jangan sekarang ni fasa untuk kamu menzahirkan apa yang kamu telah lalui dan di sini kamu akan diuji dan dalam menghadapi tersebut saya ingin kongsikan satu nasihat daripada ulama yang menasihati Harun Ar-Rashid seorang khalifah yang terkenal. Beliau nasihatkan tentang kejayaan ataupun selamat ni macam mana tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri fil ardi yabis. Kamu mengharapkan kejayaan, mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak melalui jalan ataupun landasan yang telah ditetapkan, sesungguhnya perumpamaannya seperti kapal yang berlayar yang tidak akan berlayar di daratan. Sebab lumrah darat kapal layar ni mesti berlayar di lautan. Itu sebab dia untuk dia boleh berlayar. Begitu juga dalam pelajar ni, di antara sebab kejayaan kita mesti membaca, menghafal, menulis hafalan dan seterusnya. Di situlah merupakan sebab ataupun sunnatullah dalam kita mencapai kejayaan. Masya Allah, tersentuh saya bila Ustaz sebut seperti itu. Okey, murid-murid, jom kita ucapkan terima kasih, syukran jazilan kepada Ustaz Muhammad Isa. Boleh tak letakkan tangan di dada, cakap syukran jazilan Ustaz. Afwan. Okey, boleh tak dengar suara je. Baik Ustaz, syukran jazilan. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan dan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang join kelas hari ini. Mudah-mudahan saya doakan semuanya mendapat straight A dalam peperiksaan STAM. Baik, tapi tengok jangan resah sangat. Muka tu jangan ketak sangat. Okey, cuba bye-bye sikit kawan-kawan kita di rumah sana. Bye-bye. Okey. Okey Ustaz, kita ucapkan jutaan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Jangan lupa follow Ustaz punya YouTube. Sekali lagi Ustaz, Sifu Asaku. Asaku. Sifu Asaku. Sifu Asaku.
Wow, inilah hikmah PKP yang Ustaz sebutkan. Ustaz boleh siapkan semua video-video berkaitan dengan subjek ni. Tinggal kita nak ulang kaji saja pelajaran. Dan kita ucap terima kasih banyak kepada Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi kepada murid-murid, para penonton sekalian. Kita dah berada di hujung rancangan. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Road to Success. STAM Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Cik Su binti Saad, ibu kepada Aisyah Madriah binti Aswadi, pelajar 6 STAM dari SABK Ma'had Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, Cangkat Jering, Taiping. Saya ingin mendoakan anak saya, kawan-kawannya dan pelajar tingkatan 6 STAM seluruh Malaysia dapat menjawab soalan peperiksaan STAM yang bakal tiba dengan yakin. Seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Siru ala barakatillah bitaufiq wan najah. Camat Menteri Peperiksaan STAM kepada Ananda Muhammad Nakib Daniel dengan ucapan selamat maju jaya dan semoga cemerlang dalam peperiksaan tersebut.